Tuan pengarang kitab Al-Marhum Al-Alim Al-Alaman Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah, dapat lagi kita menyambung pengajian pada malam ini, pada bulan ini, setelah lebih kurang 2 bulan kita cuti. Kuliah saya je lah cuti dua kali dah. Jadi dengan itu malam ni kita menyambung semula. Saya pun nak ambil kesempatan ni untuk kita sama-sama hadiahkan Fatihah. Setiap kali datang sini bawa berita kematian. Ustaz ni malaikat Israel ke apa gitu. Saya datang hari tu ayah saya. Yang lepas tu cuti-cuti yang ni datang, saya bawa 2 berita kematian. Kalau tuan-tuan kenal almarhum Habib Husin. Habib Husin Kempas, Asmaul Husna, Ratib Al-Atas, cucu dia baru meninggal pagi tadi. Iaitulah anak kepada Sayyid Alwi bin Habib Husin Al-Atas Hafizahullah. Anak dia lebih kurang dalam umur berapa bulan, kecil lah, meninggal pagi tadi. Dan juga adik ipar saya, adik perempuan kepada isteri saya, meninggal di tempat kemalangan. Terbabas motor, langgar bahu jalan, rempuh pokok, meninggal di situ, perempuan. Jadi dengan itu kita hadiahkan Fatihah, niatkan bacaan Fatihah ini, hadiahnya, pahalanya dihadiahkan kepada almarhum yang kita telah sebutkan. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Maka kita menyambung pada kelebihan menuntut ilmu pada muka surat yang ke-17, baris ke-7 daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid dharaini amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan perniagaanmu itu tiada laku, dan orang yang mengajar akan dikau itu menolong bagimu atas maksiat, dan menyengutui ia maksiat akan dikau di dalam kerugianmu, dan iaitu seperti menjual pedang kepada orang yang merampas di jalan, dan yang demikian itu adalah perbuatan maksiat. Dan barang siapa menolong akan seseorang atas berbuat maksiat, dan jikalau dengan setengah perkataan sekalipun, maka adalah ia menolong setengah kalimah, jadi menyengutui di dalamnya, di dalam maksiat. Baik, kita di dalam perbahasan kelebihan menuntut ilmu. Maka niat-niat menuntut ilmu ni kita dah sebutkan. Di antara niat menuntut ilmu, kalau tuan-tuan amal, tuan-tuan ingatlah, iaitulah tuan-tuan duduk dalam kuliah maghrib ni menuntut ilmu kerana mahukan redha Allah, kerana menunaikan perintah Allah, belajar fardu ain, dan juga keluarkan diri daripada kejahilan. 3 niat tu mau ada. Jangan semata-mata tunggu waktu isyak maka kita duduk-duduk, maka rugi. Lalu disebut di sini niat-niat yang salah. Menuntut ilmu kerana apa? Nak bermegah, nak orang tahu kita menuntut ilmu. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad,
nak bersenang-senang dengan ilmu. Apa maksud bersenang-senang? Seperti orang yang belajar tinggi lah, ada dapat sijil, dengan sijil nak akan kemewahan. Sijil bukan niat. Niat kena jaga, bukan salah ambil sijil. Kemudian lagi nak berlumba-lumba antara kita, siapa lebih alim, siapa banyak hafal, siapa banyak amal. Ajar tak hafal, saya hafal. Tuan Haji tak amal, saya amal Tuan Haji. Benda ni bukan tujuan kita tuntut ilmu. Kita beramal atas taufik Allah. Ada orang lebih, ada orang kurang. Kurang kat sini, lebih kat sini. Yang kita lebih kat sini, kurang kat sini. Maka jangan cerita amal kita pada orang. Lumba-lumba, Tuan Haji puasa sini kami. Saya tak nak. Saya puasa Tuan Haji, puasa. Kau tak tahu sakit pening orang tu tak puasa, kekuatan orang tu ke. Boleh jadi dia beramal pada sudut yang lain. Maka dengan menuntut ilmu bukan nak berlumba-lumba pada sudut. Nak berlumba-lumba siapa yang lebih amal, siapa yang lebih hafal. Kadang-kadang surah Al-Mulk dah ada yang hafal, bagi kan. Tahan tengok handphone. Ni siapa yang tengok handphone tu memang mushaf, kita tengok dapat pahala. Tapi dengan orang yang pegang, yang dah laminate tu, pahala lebih. Sebab apa? Pegang mushaf, pahala pegang tu mushaf. Pegang handphone, tak dikira pegang mushaf. Maka ambil kan. Bila ambil, tengok pula, pegang satu pahala, tengok satu pahala, baca beribu-ribu pahala. Dah satu huruf 10 pahala. Siapa pernah kira surah Al-Mulk ada berapa huruf? Ayat boleh 31. Lebih kurang. Dah kalau ayat 15 ke 31 kan? 15 ayat 31 kan? Lebih kurang. Saya pun lupa ayat dia berapa. Nak cerita tak ada orang kira huruf. Itu tak kira sabdu lagi tu. Kalau sabdu dikira 2 huruf. Banyaknya pahala baca Al-Mulk. Maka ada orang kadang-kadang kita bagi, dia tak tengok handphone, dia angkat tangan gitu. Kita pun tak bagilah. Kalau sebab kerana hafal, tolong perbetulkan amal kita. Pegang, tetap pegang. Walaupun hafal, kalau kau tak nak tengok, pejamlah mata. Tapi ulama kata apa? Walaupun kau hafal, tataplah mushaf itu, kerana itu syifa bagi matamu. Orang bagi gitu. Saya baik sangka kerana jumpa orang gitu. Saya pun kadang-kadang gitu. Sebab apa? Kita tak nak tu, kita dah batal wuduk. Kita nak bagi tahu kita dah buang angin. Maaf saya kentut tadi. Buka air sendiri. Maka bila kita dah buang angin, batal wuduk. Nak pegang mushaf tak boleh. Tu kita angkat tangan. Boleh jadi dia tengok handphone. Okey Jadi kita tengok orang tu tengok handphone, tak nak pegang mushaf, baik sangka dia dah batal wuduk. Tapi ustaz, lepas tu kita ba'da isyak dia semayang. Dah, jangan sibuk amalan orang lain. Jangan buruk sangka. Ingat batal wuduk, tu semayang tu ada wuduk, malah pegang mushaf. Biarkan. Biarkan. Saya nasihat untuk umum. Jadi masing-masing kalau ada wuduk, eloknya pegang dan tatap. Sekalipun dah hafal, tengok mushaf tu. Kerana syifa bagi mata ni, yang pertama melihat mushaf Quran, yang kedua bercelak sebelum tidur. Baik. Kemudian jadi macam-macam amal kita. Siapa yang jadi berbalik pada perbahasan tadi, dia berlumba. Tuan Haji tak hafal Al-Mulk. Saya tak hafal, saya baca. Hafal lah Tuan Haji. No. Ini bukan tujuan kita menuntut ilmu. Baik. Kalau kita macam anak-anak madrasah berlumba-lumba, itu tak apa. Itu perlombaan yang sihat. Sebab apa? Kau dah hafal 10 juzuk. Aku baru 8 lah. Cepat sikit. Sebab dia orang ada exam. Dia orang memang hafiz Quran. Tak apalah, berlumba yang sihat. Kita kat sini berlumba, sihat tak sihat? Tak sihat. Sebab berlumba tu ngangkat diri sendiri. Baik. Maka bila niat-niat yang salah, kadang-kadang dengan sebab menimba ilmu tu nak kemewahan dunia. Nakkan harta, nakkan imbuhan, dan seumpamanya, maka niat-niat ni semua salah. Maka bila niat salah, bila niat itu salah, kita belajar ilmu kerana nak dunia. Bila niat salah, lama kelamaan apabila kita mengajar atau menyampaikan ilmu,
Lebih parah lagi. Sebab niat nimba ilmu je dah salah. Sebab mana parah dia? Contoh saya sendiri. Bila dah belajar, kita pun mengajar. Mengajar tu niat bukan nak bantu dakwah Rasulullah SAW, bukan nak bawa umat kepada Allah dan Rasul, tidak. Kenapa? Gaji, elang. Bukan salah ambil elang, bukan salah ambil gaji, bukan salah ambil imbuhan. Niatnya. Imbuhan gaji apa semua, benda tu apa, Allah SWT nikmat Allah bagi. Dapat, alhamdulillah. Tak payah nak zuhud sangat. Tak apa, saya tak ambil. Lepas tu sekali, 2 kali kuliah. Ustaz tak datang lagi. Tak ada duit minyak. Orang bagi yang lain pun tak nak ambil. Konon-konon zuhud. Itu bukan zuhud. Itu tak nak cakap. Zuhud bukan perbuatan zahir. Zuhud itu kelakuan hati. Miskin belum tentu zuhud. Miskin nampak baju buruk, zuhud. Bukan. Kalau hati dia penuh dengan nak kemewahan, alangkan ada RM10 pun dia kedekut nak keluar, itu berlawanan daripada zuhud. Namanya bakhil. Adapun zuhud ni, kaya ke miskin ke, harta dia letak kat tangan, bukan letak kat hati. Apa maksud harta letak kat tangan? Mudah nak infak. Dia ada RM5 je, RM1 dia infak. Ibarat 1/5 harta. Orang miskin ni dia tak ada harta, RM5 je dia ada. Dia ambil RM1 dia, dia bubuh tabung surau. Ibarat 1/5 harta. Kita dalam akaun RM50,000, sanggup keluar RM10,000 letak tabung surau? Tak sanggup. Nak ceritanya itu amount tu masing-masing lah. Nak ceritanya bila zuhud bukan letak di hati, dia letak di tangan. Apa maksud letak di tangan? Mudah nak infak. Tapi mudah-mudah nak infak pun tengok tara gaji je. Kalau dah umur pencen dah 65, 70, pencen besar, RM20,000. Sedekah jemaah duit biru lagi, RM1, 4 kali jemaah RM4. Bila nak duit purple tak tahu. Pencen besar. Itu nasihat pada kita tengok diri kita, bukan kita jeling orang. RM1, lepas tu kita tengok muka dia. Itu minta bermusuh namanya. Jangan buat gitu. Kita kenal dia member kita, pencen haji ni besar ni, kita pun tengok. Dia nak bubuh tu tabung surau pun malu. Nak apa RM1? Yang kita pergi jeling. Jangan tengok orang punya duit berapa dia nak infak. Baik. Maka bila orang yang mengajar nakkan dunia, setengah ulama kata apa? Di saat muridmu datang kepadamu inginkan akhirah, murid datang kepada guru nak akhirat, tapi guru nakkan dunia daripada murid. Ini bala ke atas guru tersebut, orang yang mengajar. Contoh ustaz, orang panggil datang rumah, ustaz nanti ngajar kitab family saya, satu keluarga, saya kadang tak ada masa lah ustaz nak datang surau. Boleh, laju je boleh. Sebab apa? Rumah Tan Sri, rumah Datuk tu, kalau salam kokok tu ini kata guru nak dunia daripada murid. Boleh. Tiba-tiba adalah seorang, satu keluarga, 2 keluarga minta ngajar kat rumah PPR je, tak adalah besar mana. Nanti saya sibuk. Ni ketuk kepala ustaz. Mu kira siapa umat Rasulullah yang mana mu pilih-pilih? Maka Imam Ghazali menyebut dalam kitab Arab, lalu diterjemah oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, perjualanmu adalah sia-sia. Jual apa ustaz? Mu jual akhirat, mu nak dunia. Ni pendakwah. Ngajar ikhlas je, pilih rumah. Setakat rumah gini tak main dia nak rumah ada gate tu. Ada security. Rumah ni kalau ngajar boleh lebih sikit. Ni niat. Bukan kita kata tengok ustaz tu ngajar rumah-rumah mahal, jangan buruk sangka ustaz tu. Ustaz tak zuhud, ni semua nak harta. Jangan buruk sangka dengan orang, kita berdosa. Habis nasihat apa ni? Diri sendiri. Siapa yang mengajar, ambillah nasihat ni. Siapa pun yang nak belajar dengan kita ajar. Kalau nak letak rate, biarlah berpada. Bukan tak boleh nak letak harga. Kalau ambil pada sudut yang lebih ketat, jangan letak. Ada risiko ustaz. Risiko tak risiko. Kalau sanggup ambil, tak sanggup sudah. Kalau nak letak harga, biar patut-patut. Sebab kadang-kadang jemaah-jemaah
kadang ada yang buat perangai juga. Dia jemput ustaz tu ceramah Maulidur Rasul. Dia dekat Segamat ke dekat Muar gitu. Jemput ustaz daripada JB. Ustaz tu pun pergi, tak tanyalah berapa bagi ke apa, tak ada, pergi je lah. Nah, ada adat lah surau panggil penceramah daripada Johor. Nah, pergi ke Muar, kira lah duit tol dia ke, duit minyak ke, ada adat lah. Nah, bukan nak letak hampir ribu-ribu. Habis ceramah, nah, salam gitu. Ni ustaz ni buah rambutan sikit. Buah rambutan boleh. Agak-agak buah rambutan kalau kopek-kopek bubuh dalam tank minyak jadi minyak ni. Ni ustaz tu balik bodoh gitu. Tak ada apa. Tak apalah. Dia nak ubat hati dia ni untuk dakwah Rasulullah. Para sahabat berdakwah pun tak pernah dapat apa. Tak apalah. Tapi sekali tu je lah. Ustaz kita tak apalah, saya sibuk. Memang ustaz tu tak nak dah. Mau panggil ustaz jauh-jauh. Kalau tak mampu bayar, panggil ustaz kat kampung sendiri. Jangan panggil ustaz jauh-jauh. Nah, ini kadang sampai ustaz tu kena tidur hotel. Sebab apa? Ustaz daripada Perak ceramah kat Melaka. Tak bagi apa. Nah, ustaz kena ikhlas. Woi, ikhlas ni kelakuan hati, bukan pada kelakuan zahir. Nah, kalau ikut ikhlas menurut orang awam ni, ustaz kena ikhlas. Nescaya ustaz-ustaz semua pakai kancil buruk. Jenis bawa-bawa tolak tepi jalan. Dah dekat asar lah 6.45 dah dekat pukul 7 tu tolak kereta tepi. Ustaz dah nak sampai surau kita dah tu, nolak kita. Bau zuhud, bau ikhlas. Gitu. Ustaz pakai alfat tak ikhlas gitu. Ikhlas bukan pada harta, bukan pada zahir. Baik. Maka pesanan kepada diri masing-masing, termasuk diri saya. Bila kita mengajarkan, menyebarkan dakwah, maka niat kena jaga. Bukan niat nak kerana kemewahan. Dan perniagaanmu itu tiada laku. Kata Imam Ghazali, perniagaan kita tak laku. Yang diterjemah oleh Syekh Abdul Samad Falimbani. Kata pengarang rahimahullah, perniagaan tu tak laku. Perniagaan apa? Guru mengajar dikira membantu muridnya dalam bermaksiat. Yang dikatakan tiada laku itu tidak bawa apa-apa manfaat. Perniagaan kamu tidak laku. Apa maksud tak laku? Tak datang manfaat. Guru mengajar, murid belajar. Gurunya harapkan dunia. Bila guru harapkan dunia, dia tak akan mengajar sepenuh hati, dan dia tak akan mengajar daripada hati. Ala-ala kadar gitu. Maka murid yang belajar tak dapat manfaat. Gitulah murid dia. Maka rugi. Kemudian kata pengarang rahimahullah, dan orang yang mengajar akan dikau itu menolong bagimu atas maksiat. Guru yang ajar kita, yang guru tu nak dunia tu, dia menolong atas kita maksiat. Apa maksud dia? Guru yang mengajar dikira membantu murid dalam bermaksiat adalah guru yang tidak mengajarkan adab dan tidak mendahulukan pelajaran adab terhadap muridnya. Maka terhasillah pelajar atau ilmuwan yang biadab, seperti alim dalam tauhid tapi kuat mengkafirkan orang, alim dalam fiqah tapi sibuk menegur kesilapan orang tanpa mengira situasi atau keadaan yang mengaibkan, dan orang yang alim tasawuf yang sibuk menyesatkan orang dan semakin nampak aib dosa orang lain. Baik, yang kata orang guru yang mengajar murid dalam keadaan guru tersebut membantu maksiat murid, dia bukan suruh ni awak murid saya ni duit sekian, pergi berzina, pergi beli dadah, pergi judi. Bukan suruh maksiat terang-terang gitu. Maksud dia apa? Murid yang belajar dengan guru ni, guru ini dikira bantu murid dia bermaksiat. Apa maksudnya? Guru tidak mengajarkan adab pada murid dia. Ajar ilmu semata-mata. Adab tak pernah dia ajar. Kenapa gurunya tak pernah ajar adab? Sebab gurunya pun tak ada adab. Jaga baik-baik. Contoh guru yang tidak ajar adab, atau dia tidak mendahulukan adab kepada murid, iaitulah terhasil ilmuwan-ilmuwan, pelajar-pelajar yang biadab, seperti orang yang alim tauhid tapi kuat kafirkan orang. Dia alim tauhid, bagus dah ketauhidan dia tu, alim bagus, dia orang yang alim dalam bab tauhid, akidah, tapi kuat kafirkan orang.
Ni bukan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bukan amalan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa arda. Nah, kita sebut kafir ni nyata hukum saja. Orang kalau buat gini tuan-tuan, hukum dia murtad. Kalau tuan-tuan akidah i'tiqad Allah begini, ini adalah i'tiqad yang benar ahlul mukmin. Kalau tuan-tuan i'tiqad begini, ini berdosa besar, hukumnya fasik. Kalau tuan-tuan i'tiqad begini, murtad hukumnya tuan-tuan. Nah, dia kata gitu. Tiba-tiba dia tanya, Ustaz, kalau orang si fulan bin fulan ni dibuat gini kafir tak? Ustaz nak jawab macam mana? Perbuatan yang tersebut itu hukumnya murtad. Ada tak Ustaz tu sebut nama orang tu? Tak ada. Bila sebut nama individu, dah kira mengkafirkan orang. Berlindunglah daripada mengkafirkan orang. Nah, lepas tu yang murid ni bendul. Tahu bendul pembaris. Dia nak juga Ustaz tu sebut nama orang tu. Yelah Ustaz kata perbuatan tersebut kafir. Habis orang tu kafir tak? Dia ambil pembaris ke botan kepala dia. Nah, Ustaz tu ulang balik. Perbuatan yang begini hukumnya murtad, batal syahadahnya. Yalah Ustaz, tapi orang tu kafir tak? Dia ni tak faham Ustaz tu nak selamatkan lidah daripada mengkafirkan orang. Nah, lepas tu Ustaz tu sambung hujung, mudah-mudahan orang yang kamu tanyakan itu, yang perbuatannya dihukumkan murtad itu, dia belum meninggal dunia, maka terbentang hidayah taufik Allah sebelum dia mati. Wajib kita doakan kerana sayang akan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Tu orang ada adab dalam bertauhid. Nah, baik. Maka jawab umum, siapa yang berakidah Allah memang duduk atas arasy, Allah berpunggung, Allah duduk seperti duduk manusia, dan Allah mempunyai tangan yang ada 5 jari, akidah begini murtad, batal syahadah. Nah, barang siapa yang kata Allah duduk atas arasy, tak duduk, Allah tetap duduk tapi tak macam duduk manusia. Duduk Allah tetap duduk tapi tak macam duduk makhluk, hukumnya berdosa besar, fasik. Habis duduk tu maksud apa? Duduk yang dikatakan istiwa, serah pada Allah maknanya secara total. Jangan hurai apa-apa. Kalau gitu orang awam nanti macam terfikir-fikir Ustaz. Guna kaedah kedua, iaitulah takwil 2 rukun. Yang pertama nafi makna zahir, yang kedua gantikan dengan makna yang layak bagi Allah. Maka istiwa itu apa? Yang terjemah duduk tu, Allah memerintah dan menguasai, maha memerintah, maha menguasai arasy Allah. Oh gitu. Baru selamat akidah. Duk terbayang Allah duduk atas singgasana macam raja. Subhanallah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tuan-tuan biasa baca dalil tu, laisa kamitslihi syai'. Mana? As-saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia baru jumpa dalil dekat situ. Mana dalil lain yang kata Allah tak serupa makhluk? Surah yang ke-112 ayat yang ke-4. Cuba baca. Surah 112. Qul huwallah. Nampak macam apa ni? Qul huwallah. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu, Allah langsung tak sekufu, sebanding dengan makhluk. Macam mana kata Allah duduk tak macam duduk manusia? Tak boleh. Nah, bawa syubhat akidah, bawa fitnah akidah. Nah, itu orang yang alim akidah, dia ada adab, dia tidak mudah mengkafirkan, melainkan menyatakan hukum sahaja. Orang yang alim fiqah, bila tak ada adab, dia nak tegur kesalahan orang tu haram, nak tegur kesalahan orang tu fasik, tegur tak kira tempat, tak kira situasi. Dia tegur depan orang, depan orang, menjatuhkan air muka orang, menjatuhkan maruah orang, hukumnya haram. Dia nak sebut hukum, dia sebut depan orang, haram. Melainkan guru dengan sekolah dia tak apa. Mamat, kamu buat gitu tu tak ada adab, berdosa tau, haram. Ustaz tak baik tau, tegur saya kawan-kawan, haram. Lawan balik murid. Tak, itu kamu dalam sekolah tak ada masalah. Sekolah tu ibarat keluarga kamu. Yang tak boleh, yang haram jatuh maruah orang, air muka orang, ni umum. Nah, maka berhalus dalam menegur, kerana ada adab dia, beralas. Apatah lagi yang tegur tu ustaz muda, tegur ayah-ayah.
Wah, kalau tegur direct tu janganlah nampak biadab pula. Nah, biar ada adab kita menegur orang tu. Nah, setengah ustaz kasar. Tak apalah. Nah, kena yang kasar-kasar sebab kadang-kadang ayah-ayah ada yang jenis lembut tak jalan. Nah, kasar baru dia jalan. Tak juga ustaz. Kadang-kadang yang kasar tu tak jalan. Habis apa? Dia terus tak datang kuliah. Nah, jangan gitu nah. Baik. Maka orang yang alim dalam bab fiqh, bila dia jaga adab dia, maka dia akan menegur satu-satu kesalahan tu kena pada situasi, pada keadaan yang menutup aib seseorang. Nah, dan orang yang alim dalam tasawuf, yang dikatakan sufiyah, tidak sibuk menyesatkan orang. Nah, bahkan dia banyak berbaik sangka pada orang. Orang-orang yang taraf aulia, para wali Allah ni, dia kalau berdoa tak pernah minta untuk diri. Dia sentiasa minta untuk umat. Dan bila dia nampak maksiat umat, sentiasa salahkan diri sendiri. Aku tak buat kerja sambung dakwah Nabi. Ni umat jadi gini, aku salah. Dia menangis. Nah, tu kita belum lagi buat-buat boleh lah. Ada 5 minit. Nah, dah lah. Dia tak salah, pasal aku pula. Allah Rabbi. Baik. Maka balik pada perbahasan apa tadi? Kenapa ilmuwan hari ini biadab? Kafirkan orang terang-terang, individu bukan sebuah hukum. Nah, kemudian membida'ahkan amalan-amalan tok-tok guru yang tua. Nah, kasar caranya, maki hamun orang. Ni lagi pula nak pilihan raya, lagi keluar mulut-mulut yang lancang. Ini semua. Tapi alim agama, ini boleh jadi gurunya tak ajar adab pada dia. Tapi kalau kita tak nak sangka buruk dengan guru dia, dia yang belajar tidak mengamalkan adab, sehingga ilmu jadi tak berkat. Nah, baik. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, disambung lagi, maka untuk selamat daripada itu hendaklah mempelajari dan mengamalkan terlebih dahulu asas adab dalam ilmu. Sehinggakan seorang ulama, iaitulah almarhum Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah, mengarang sebuah kitab yang mengajarkan bagaimana cara-cara untuk belajar ilmu, iaitulah kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Kitab sebut pasal adab ni. Nah, baik. Kemudian tatkala guru kepada guru kami Al-Fadil Tuan Guru Syekh Nuruddin Ibni Marbu Al-Banjari Al-Makki rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ditanya tentang mana patut didahulukan adab ataupun ilmu, maka beliau menjawab berdasarkan sebuah hadis ketika malaikat Jibril alaihi salam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita ada satu soalan. Soalan dia apa? Ustaz, mana kita patut dahulukan, belajar ilmu atau belajar adab? Maka jawabnya belajar adab. Dalil? Orang sekarang ni tak dalil ni. Nah, tentang dalil ni sunat tahu. Dan kalau nak tanya dalil, biar ada adab. Nah, kalau nak tanya dengan tok-tok guru besar, ulama-ulama yang datang sini, contohnya nak tanya dalil, biar privacy. Jangan tanya dalil depan-depan orang, biar adab. Kita dah tanya, Syekh dah jawab, Habib dah jawab. Kita nak dalil, tunggu privacy baru. Tak sempat sudah. Tak berdosa pun tak tahu dalil. Yang berdosa tak tahu dalil bab akidah. Belajar 20 sifat Allah dan zat Allah, tak reti dalil. Dalil ringkas, dalil asas, tak reti. Walhal kitab sifat 20 yang nipis tu disebut tiap-tiap satu dalil dalam satu-satu sifat. Nah, apa saya tak tahu, memang tak pergi belajar. Maka dalam bab akidah, jahil dalam dalil, walau imannya sah, imannya benar, iktifak dia bagus. Bila kata Allah wujud, wujud. Allah bersifat baqa tak? Ya, Allah baqa. Allah sama tak dengan makhluk? Allah tak sama dengan makhluk. Allah berbeza dengan makhluk. Bagus dah akidah. Mu pernah dengar tak dalil? Mu pernah dengar tak huraian bab dalil? Pernah datang tak kuliah akidah? Tak pernah. Imannya sah tapi masih duduk dalam dosa besar. Kerana mengetahui dalil adalah wajib. Jaga baik-baik. Ramai pergi umrah. Dalam bab umrah, bab fiqah. Wajib umrah, fardu umrah. Nah, wajib haji, fardu haji. Nah, dalam bab umrah, bab fiqah. Tawaf kena suci daripada hadas. Nah,
sa'i tak perlu bersuci daripada hadas, sunat sahaja. Tahallul, hendaklah digunting beberapa helai rambut, bab fiqh. Tapi pergi umrah terbang ribu-ribu, kursus umrah alhamdulillah attendant penuh, cemerlang, gemilang, terbilang, attendant penuh kursus umrah, bagus. Kuliah akidah tak pernah datang. Hadir menghadap Kaabah yang niat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tapi akidah masih mensyirikkan Allah. Tak pergi Kaabah menghadap Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, bawa akidah yang jahil dalam dosa besar, bukan dosa kecil. Sebab bab akidah fardu ain. Baik. Kemudian maka antara adab dengan ilmu, kena belajar adab dulu. Mana dalilnya? Jadi balik pada yang saya sebut tadi, dalam bab akidah wajib tahu dalil. Dalam bab selain bab akidah, bab fiqh, bab tasawuf, sunat tahu dalil. Tak tahu tak berdosa. Saya tanya tuan-tuan, apa dalil sujud 7 anggota? 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 dahi. Lepas tu hidung sunat cecah dalam mazhab Syafi'i. Dalil? Saya tak tahu. Tak berdosa. Kalau tahu, sunat, dapat pahala. Bab akidah tak ada. Wajib tahu dalil. Bukan wajib hafal, wajib tahu. Apa wajib tahu ni? Datang belajar, dengar apa yang disampaikan oleh guru yang mengajarkan bab tauhid atau bab akidah. Baik. Maka dalil didahulukan adab sebelum ilmu. Dalil mempelajari adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu, iaitulah dalilnya ketika malaikat Jibril alaihi salam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum malaikat Jibril bercakap, berbicara, bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Hadis ni popular. Kalau buka dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang ke-2 tak silap. Hadis yang kedua. Yang sebut tentang Islam, iman dan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu tu ihsan. Kemudian yang kata bab rukun Islam apa? Dia tak sebutlah. Wahai Rasulullah, rukun Islam apa? Bukan tanya gitu. Dia tanya Islam tu apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Sebut semua sampai rukun Islam, sampai bab haji. Kemudian rukun iman. Maka dalam hadis tersebut, sebelum malaikat Jibril alaihi salam bertanya pada Rasulullah tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, sebelum ditanya 3 ni, yang kalau tuan-tuan perasan hadis tu, para sahabat melihat malaikat Jibril berupa manusia yang pakaiannya serba putih. Dan putihnya putih berseri, bukan putih macam orang bermusafir. Sebab pada zaman sahabat dengan zaman Nabi, kalau orang pakai serba putih dan dia bukan orang kampung tu, bukan orang daerah tu, datang confirm putihnya putih yang berdanu. Tahu berdanu? Orang Johor tak tahu berdanu ni, keluarlah Johor. Putih berdanu. Bukan putih berseri. Putih berdanu. Tengok, ini musafir ni. Masalahnya malaikat Jibril alaihi salam datang dalam keadaan putih melepak berseri, yang pakaiannya macam tak sedang. Kita nak kata dia ni pakaian putih tak berdanu, tapi dia bukan orang sini. Macam mana musafir tapi tak berdanu? Maka sahabat simpan dulu soalan tu. Lalu malaikat Jibril jumpa dengan Rasulullah SAW. Sebelum bertanya apa yang malaikat Jibril buat, malaikat Jibril alaihi salam terlebih dahulu duduk bertemu lutut dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk iftirash. Pergi kat Nabi, duduk melutut iftirash, duduk antara 2 sujud tau, yang duduk atas kaki kiri, kaki kanan berdiri tau, duduk iftirash, lutut bertemu lutut dengan Nabi. Sebelum bercakap, menyampaikan ilmu dan menerima ilmu, adab dulu dibuat. Cara duduknya, cara bertemunya, cara mata memandangnya. Tuan-tuan ni santai-santai tu, boleh duduk jauh, duduk sila, duduk kat tiang, duduk sandar, tak apa, santai-santai. Kalau ikut adab ketat tuan-tuan. Saya kalau duduk gini lah, memang kena lepung. Lepas tu ada duduk lagi tiang. Fitri, ada.
Guru tok guru cakap Arab. Nah, kita tak faham. Faham isyarat tangan je lah. Datang. Siapa yang sembunyi dengan Syekh? Kita kata, ayah-ayah saya ngantuk. Saya nak Syekh nampak saya ngantuk. Saya sembunyi belakang tiang. Duh kan. Belakang tiang, bangun. Siapa sembunyi, dia kena duduk dekat dengan Syekh. Nah, maka malaikat Jibril AS datang. Dia duduk tu. Ini adab nombor 1. Dia duduk iftirash, duduk lutut bertemu lutut, baru dia bercakap tentang Islam, iman dan ihsan. Nah, Allahu Rabbi. Nah, kemudian dah sebut tentang iman, Islam, ihsan. Masalahnya malaikat Jibril tanya, bila Nabi jawab, malaikat Jibril kata betul. Biasanya orang yang bertanya ni nak tahu. Rupanya orang yang bertanya ni sebab malaikat Jibril menyerupai manusia. Dia tanya Rasulullah SAW jawab, dia kata betul. Tanya pasal Islam, Nabi jawab betul. Tanya pasal tasawuf, ihsan, Nabi jawab betul. Kemudian dia pun berlalu pergi. Kemudian sahabat pelik, dia tanya, dia jawab betul. Dia tanya orang tu jawab, dia kata betul. Macam dia yang tok guru. Lepas tu sahabat diam lagi. Rasulullah tanya, para sahabat, kenal tak sesiapa? Tidak kenal. Bahkan engkau lah yang tahu. Engkau dan Tuhanmu lah yang tahu. Wallahu ta'ala wa rasul. Nah, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Yang tu ayat dia. Nabi pun kata, yang pakai putih melepak datang tu, itulah Jibril alaihissalam. Nah, padanlah datang, bukan orang sini tapi putih melepak, malaikat punya. Nah, menyerupai manusia. Kalau memang manusia betul datang sini pakai putih, memang berdanau confirmnya. Padang pasir, macam mana nak bersih dengan ribut pasir naik unta, bukan naik alphard. Nah, baik. Itu dalil didahulukan adab. Nah, kemudian kalau ayah-ayah ni keuzuran, sebab tu saya bila nak tegur saya tengok-tengok juga. Nah, ada satu surau tu, untuk guru saya juga mengajar, Ustaz Arif Hafizahullah. Dia ngajar-ngajar, dia tanya apa entah pasal ada satu amalan ayat tu. Tanya ayah-ayah tu. Ayah-ayah tu kita duduk jauh-jauh. Ayah-ayah ingat tak saya bagi ayat tu, amalan tu? Apa Ustaz tak ingat Ustaz? Dekat 2 minit tunggu tak jawab. Lepas tu guru saya tu pun jawab, macam mana ayah-ayah nak ingat? Duduk pun jauh-jauh, diam. Allahu Rabbi. Yang tu berkenaan dengan adab. Nah, baik. Kalau boleh ubahlah. Nah, tuan-tuan, mujur surau ni besar ni je. Ada satu masjid, adalah masjid tu dekat Zimbabwe sana saya ngajar. Jauh saya ngajar Zimbabwe. Dah lah dinding sana. Ni kalau ada 10 orang, kalau ada 20 orang, 5 orang ni duduk depan ni. Lagi 15 orang. Allah Rabbi. Itu dah jauh sangat. Maka saya pun tegur lah. Tak jalan. Sebulan tegur, 2 bulan tegur, tak jalan ni. Sebut hadis lagi tak jalan. Gitu. Allah, mujur surau ni kecil. Baik tuan-tuan. Itu berkenaan adab. Maka kalau berbalik pada diri ayah-ayah pun nak anak yang menjaga adab dengan orang tuanya. Maka kita kena ada adab dengan orang yang mengajar, dan adab dengan ilmu itu sendiri. Baik. Kemudian disebut lagi di sini, bagaimana datang nak menuntut ilmu dalam keadaan tidak ada adab. Belum mula belajar lagi telah berlaku biadab dengan guru yang bakal mengajarnya. Ini masa Syekh tegur kami lah. Jadi ayah-ayah dah tahu kan adab ni. Ayah-ayah nak amal tu, saya doa lah. Ayah-ayah dapat amal, saya doa. Tapi yang ayah-ayah nak pertekankan sekali, keturunan ayah-ayah. Kalau anak-anak dah besar, jumpa cucu kan, cakap dengan cucu adab belajar macam mana, dengan biadab dan guru. Sini bukannya orang biasa-biasa. Jenis orang ada student. Apa maksudnya? Bekas pensyarah, bekas lecturer dan pensyarah sama Ustaz, sama saja banyakkan perkataan. Kau pencen guru besar. Baik. Kemudian, dan menyengutui ia maksiat akan dikau dalam kerugianmu, dan iaitu seperti menjual pedang kepada orang yang merampas di jalan. Jadi guru yang tak ajar adab pada murid, dia ajar ilmu saja, dia ibarat membantu perompak dengan memberi senjata.
Nah, itu kata tak ajarkan adab tadi. Bila merompak, dia tak ada senjata, kita bagi-bagi senjata, lagi galak dia merompak. Nah, jadi bila murid yang tak ada adab, kita bagi ilmu saja, lagi tinggi kurang ajar dia. Sebab apa? Dia biadab dalam keadaan dia ada ilmu. Ni kalau dia tegur ayah-ayah ni, siap keluar dalil ni. Ni apa ni? Yasin malam ni apa semua tak ada ni semua ni. Ini kan amalan tu. Tak ada dalil dia ni. Kan jadi makin biadab bila nak tegur orang. Ini ibarat memberi pedang pada perompak. Dulu kalau dihalang amalan-amalan orang tua ni, dihalang gitu ke. Tapi bila diberi ilmu, dalil, nas, walhal salah faham, nah, dia bagi bantai orang lain dengan guna ilmu tu. Tu jadi makin biadab. Nah, sebab tu guru kena terapkan adab terlebih dahulu, sambil-sambil dipasang dengan ilmu. Baik. Dan barang siapa yang menolong akan seseorang atas berbuat maksiat, dan jikalau dengan setengah perkataan sekalipun, maka setengah perkataan itu jadi bersekutu dalam maksiat. Ingat, pengarang rahimahullah kata setengah perkataan. Jangan kata bantu dalam satu perkataan, setengah perkataan je. Contoh satu perkataan, ia. Ambil setengah, ya. Ya tu contoh, ada orang nak berjudi, atau ada orang nak cari perempuan nak berzina. Ayah-ayah tahulah kedai tu memang tempat berzina, tempat berjudi. Maka dia pun datang. Nah, pakcik, Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Boleh tanya pakcik? Boleh tanya. Saya nak tikam. Cakap malu tapi nanti tak ni pula. Tak apalah, tanya je lah pakcik. Tahu kedai tikam ekor. Lepas tu kat atas tu tempat ada, biasalah pakcik, kami orang muda belum kahwin, nak lah benda tu. Kita pun faham. Pakcik ni tak nak bagi tahu, dia diam. Kalau aku cakap dia berjudi, dia berzina, aku dapat dosa sama, sebab membantu. Maka pakcik tu pun diam. Pakcik ni janganlah diam, bagilah tahu pakcik. Kata kawan saya, depan simpang 3 tu belok kanan, kedai dia yang kat corner. Betul lah pakcik kan? Ya. Oh, jawab pakcik tu, ya. Maka dia telah membantu dalam maksiat walau setengah perkataan. Maka orang tu berzina, berjudi, dapat saham kat orang tu, pakcik. Baik-baik baik-baik. Nah, apatah lagi dia bukan dalam perkataan, dia membantu maksiat walau dengan isyarat sahaja. Isyarat. Nah, dia tak jawab ya. Pakcik, betul kan pakcik kan? Kedai yang berzina dengan judi tadi kat situ kan? Dapat saham. Dapat saham. Orang bermaksiat, dia dapat saham. Kerana apa? Dengan angguk dia tu, orang tu berjaya jumpa tempat maksiat. Orang tu bermaksiat atas asbab angguk pakcik tu, pakcik tu dapat dosa saham yang sama. Maka ingat-ingat bila nak pangkah. Nah, pangkah bagi yang puak-puak tu naik, kita tahu dah belang dia, kita pergi pangkah. Nah, bantu dia dalam maksiat, dalam memerintah negara. Nah, maka bertolong-tolong dalam kejahatan, nantikan azab Allah. Nah, situ di corner. Nah, ni nak pilihan raya ni, bukan corner, pesan supaya biar timbang sikit. Ustaz, tempat saya parti ni dua-dua mudarat Ustaz. Dalam kaedah fiqh, ambil mudarat yang paling kecil. Nah, jangan ambil mudarat yang besar, sebab dua-dua mudarat. Nak cari yang perfect, parti malaikat tak ada. Semua manusia belaka. Nah, dan jangan ambil parti yang biadab dengan Islam, kurang hajar dengan sensitiviti Islam. Tak usahlah. Nah, tu je nak pesan. Nah, jadi insya-Allah nanti kita sambung pada wa in kanat niyyatuka wallahu a'lam bissawab. Kita sambung nanti pada muka surat yang ke-18 nanti. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, saya mohon ampun dan maaf di atas kekasaran bahasa, ketelanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'awwin bihi wujurana wa wassi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.